Hai. Selamat datang ke sesi celoteh Dr. Bala. Hari ini sekali lagi saya berjumpa dengan korang Jumaat malam Sabtu. Okey, cuma hari ini topik berbeza sedikit. Biasanya saya sembang dengan tim celoteh Dr. Bala tentang vaksin. Hari ini ada topik lain pula yang membuat saya rasa macam marahnya saya kena live ni. So hari ni saya berjumpa balik dengan tim celoteh Dr. Mala dengan topik yang lain. Saya tak announce hari ni sebab yalah Jumaat malam Sabtu ni saya tak boleh nak commit diri saya tak pasti sama ada saya boleh live atau tidak, anak-anak tidur awal atau tidak dan sebagainya. Jadi saya redah je. Hai Nurul, hai Eddie. Siapa yang berkesempatan bersama dengan saya malam ni, thank you so much. Kalau ada sesiapa yang rasa ada kerja, ada ketugasan yang lebih penting, boleh sambung buat kerja sebab video ni akan ada dekat wall saya pada bila-bila masa sahaja. Alright, so sambil bersembang tentang santan hari ni, saya juga nak sembang santai dengan tim celoteh Dr. Mala sebab dah lama sangat saya tak datang live di profile saya macam ni sebab yalah saya guna StreamYard, lepas tu saya live dengan tetamu dan saya pergi webinar. So sebenarnya semua tu agak memenatkan saya sebab bila saya face to face dengan you all macam ni, saya rasa macam relax sangat. Saya tak rasa macam bekerja pun. Saya tak rasa macam mental stress ke, macam tak rasa susah lah tapi bila bila ajak member, bila ajak tetamu datang dan sebagainya, of course lah bila kita ajak tetamu datang rumah kan, mesti kita buat persediaan dan sebagainya, memang berdebar, stres, memang perancangan tu ada sikit. So saya memang selain daripada nak sembang dengan korang tentang santan di fitnah, saya memang nak jumpa dengan korang semua. So seperti biasa di awal rancangan, paling awal hari ni saya baca Sabah Tangkak Johor yang saya tak pasti kalau ada yang dah lepas ke tak. Macam biasa bila kita bersama dengan tim celoteh Dr. Mala, di awal rancangan kita akan ambil kedatangan Kuching Sarawak, pemenang nombor 3, Lipis Pahang. Okey, so siapa yang ada berkesempatan live dengan kita hari ni, tolong sebut kehadiran, daripada mana, daerah mana, tempat mana. So far saya rasa tim celoteh Dr. Mala ni yang tak begitu ramai hari tu daripada Terengganu dan juga Perlis, tapi sekarang ni macam dah agak ada dah Ampang, Selangor, Sabah Amir Ibrahim. Amir ni orang Johor bekerja di KL, duduk dekat Sabah tak sampai pun 2 minggu tau, dia dah mengaku dah dia duduk dekat Sabah. Memang okey, Perak join, Subang hadir, face to screen doktor, bukan face to face. Walaupun face to screen, tapi saya rasa macam yang ni saya lebih santai tau, saya lebih relax, saya lebih macam saya tak perlu macam saya borak dengan member lah saya rasa tapi bila dekat platform yang lain memang saya rasa agak macam macam kita pergi rumah tetamu. Dekat sini saya rasa macam saya duduk rumah saya sendiri. So Miri Sarawak, JB Sungai Petani Mani Megalay, Nur Aini daripada Ipoh Perak, Zid Kartol daripada Ipoh, Budi Burhan daripada Sandakan Sabah. Saya juga nak buat disclaimer sikit. Saya ada nampak ada orang-orang haters yang tolong komen yang mengatakan bahawa Dr. Mala ni tak profesional lah dekat live dia, siap panggil-panggil, masuk-masuk, sebut daerah lah, apalah. Tak profesional, betul lah. Dia tu bukan doktor ke? Okay, saya nak cakap sikit lah tim celoteh Dr. Mala ini adalah tim yang positivity, tim yang menyayangi satu sama lain. Kita tak nak maki siapa-siapa, kita tak nak marah siapa-siapa dan sebagainya. Dan saya berinteraksi seperti kawan dengan you all. Kalau saya profesional sangat, macam tak best lah kan kita nak berkawan kan, tak best kita nak duduk dalam satu tim. So Putrajaya masuk, Norzat, Angela Austin daripada Sarawak, Rita Kanur dari Sabah, Farah dari Negeri Sembilan. Okey, sebenarnya hari ni saya nak sembang santai tapi saya nak cerita juga pasal santan. Saya tengok beberapa hari yang lepas santan memang viral dekat Twitter, dekat YouTube pun antara topik yang mostly searched, dekat Google pun antara topik yang mostly search iaitu konten kolesterol di dalam santan. Jadi ada orang yang mengaku bahawa dia menjual santan tanpa kolesterol. It's like wow, santan tanpa kolesterol macam pelik kan? Tapi sebenarnya santan tak pernah pun ada kolesterol. Dalam selama-lama ni pun
santan tak pernah pun ada kolesterol sebab santan tu adalah daripada tumbuh-tumbuhan. Yang boleh ada kolesterol adalah haiwan, animal ataupun badan manusia sebab makanan diambil dalam bentuk lemak, kita panggil fat. Dan fat itu yang akan diproseskan untuk menjadi kolesterol di dalam badan kita. Ya, sebenarnya gallbladder iaitu pundi hempedu dan juga liver tu adalah kilang di mana kolesterol akan diproses. Apa kebanyakan makanan yang berunsurkan tumbuh-tumbuhan memang tak ada kolesterol bila kita makan, tetapi dia terdiri daripada 3 perkara. Barang makanan kita terdiri daripada 3 perkara, iaitu lemak saturated fat, non-saturated fat dengan trans fat. Jadi bila kita makan, kita masak ke, kita pergi restaurants ke, kita pilih untuk makan di luar ke dan sebagainya, apa yang kita perlu cakna adalah jenis lemak yang kita nak makan ni, sama ada dia saturated, non-saturated ataupun trans fat. Okey, saturated fat ni dia agak neutral lah orang kata. Saturated fat ni macam of course lah santan, ayam, mata dan benda-benda macam tu biasanya dia ada saturated fat iaitu lemak tepu. So lemak ni akan masuk dalam badan kita, dalam pundi hempedu kita nanti baru dia akan proses dan ditukar menjadi kolesterol. Okey, so bila kita tengok santan tu tadi, memang dia dalam bentuk santan tu memang dia tak ada kolesterol. Tetapi santan adalah makanan tinggi kalori. Tinggi sangat kalori dia sebenarnya, sebab tu orang yang macam buat workout, perlukan tenaga, orang zaman dulu-dulu sebenarnya mereka minum santan sebab bila ada orang susah, tak cukup makanan, karbohidrat tak cukup, protein tak cukup, tapi mereka bekerja keras sebagai nelayan, sebagai penuri getah, sebagai farmers dekat bendang kan. So mereka perlukan kalori yang tinggi untuk bekerja. Sebab tu macam mereka akan minum santan di pagi hari untuk mendapatkan tenaga yang cukup. So santan ni sebenarnya tinggi kalori. Alright. So apa berlaku bila kita makan makanan yang tinggi kalori? Kalori yang cukup secukupnya akan digunakan untuk tenaga di dalam badan kita, sama ada tenaga untuk bekerja, tenaga untuk bernafas, tenaga untuk membina protein-protein ataupun sel-sel di dalam badan macam hormon, enzim dan sebagainya. Bila ada baki, contohnya kita ambil 40 kalori, tapi badan guna 20 kalori sahaja. Jadi baki 20 tu akan ditukarkan menjadi lemak dan akan disimpan di dalam badan kita. So sebenarnya bukannya santan tu sahaja yang jahat. Semualah nasi yang kita makan, gula yang kita letak, kek, apa semua-semua benda tu, kalori tu dia akan yang berbaki, kalori yang berlebihan. Bukan semua kalori lah, kalori yang berlebihan akan ditukarkan menjadi fats di dalam badan kita. So santan je ke makanan yang berlemak? Ialah sebab santan berlemak, masak lemak santan, rendang, nasi lemak dibuat dengan santan. Jadi santan ni memang sering difitnah tau, kesian dia sebenarnya. Santan ni is just a type of saturated food dan dia high kalori. Jadi kalau tanya saya sebagai seorang doktor, jadi santan ni healthy atau tidak doktor? Sihat tak kalau makan santan ni? Bergantung kepada berapa kerap kamu makan, berapa banyak kamu makan dan berapa banyak kamu bakar makanan yang kamu makan. Saya selalu cakap, it's not what you eat, it's what you burn. Maksudnya, kamu boleh makan, pernah tak tengok atletik, orang yang main gym, orang yang main bola, sepak secara profesional, badminton dan sebagainya. Mereka makan banyak sangat. Telur 10 biji sehari, susu 1 liter sehari, ayam seekor sehari, whatever lah. Dia memang makan banyak sebab dia perlukan tenaga yang banyak, tapi dia bakar balik makanan tu untuk membina muscle dalam badan dia. So kalau kita makan dan kita bakar balik benda tu, tak ada masalah sebenarnya. Problem dia adalah sebab si pemakan tu dia makan tapi dia tak bakar balik. Jadi tak kisahlah dia makan santan ke, dia makan, yelah suka sangat fitnah santan ni kan. Tak kira lah kalau dia makan french fries ke, dia makan burger ke, dia makan pizza ke. Tak kisahlah kalau kalori tu berlebihan dan banyak saturated food. In fact, fast food dia ada trans fat sebenarnya. Maka kalori berlebihan tu memang tak elok lah untuk badan dia, bukan sahaja santan. Sebab tu saya kata santan difitnah. Hanya sebab santan tu adalah unsur dalam nasi lemak,
Dan santan tu ialah kita selalu cakap masak lemak, santan tu berlemak dan sebagainya kan. Jadi sebab itu santan difitnah. Sebenarnya santan ni dia adalah jenis saturated fat. Yang kedua adalah jenis non-saturated fat. Sebenarnya pilihan lemak yang lebih selamat dan lebih sihat adalah non-saturated fat. Non-saturated fat ni biasanya yang dari tumbuh-tumbuhan macam olive oil, almond nut, peanut, ataupun daripada ikan ya, biasanya salmon fish, all type of fishes and those things like that. Alright. So makanan yang berunsurkan non-saturated fat ni sebenarnya lebih sihat dari segi pilihan lemak yang kita nak ambil ya. Lemak maksudnya lemak tu fat lah ya. Sebablah kita hidup kan, takkanlah kita nak makan air kosong, lepas tu makan almond nut, lepas tu makan olive oil sebab nak selamat sekali mati aksiden. Tak boleh lah, kita hidup ni kenalah makan. Walaupun kita tak hidup untuk makan, walaupun kita tak makan untuk hidup, tapi hidup ni kenalah makan-makan kan. Jadi saya rasa tak ada salah pun. Bagi saya, pada pendapat saya tak salah. Yang penting kita berpada-pada. Sebenarnya trans fat adalah jenis lemak yang paling tak sihat dan bagi saya tak selamat juga. Trans fat ni apa? Trans fat ni biasanya ada pada fast food seperti sausage, nuggets, patty burger tu, dan fast food yang kita beli kan, macam fried chicken, french fries semua tu, mereka goreng dengan minyak trans fat. Sebab minyak trans fat ni, TRANS, minyak trans fat ni dia lebih sesuai untuk digunakan berulang-ulang kali. So sebab itu ia adalah pilihan yang kurang selamat sebenarnya. Pilihan makanan yang lebih selamat adalah pilihan minyak yang lebih selamat adalah seperti minyak kelapa sawit, palm oil, oil ataupun olive oil, minyak sunflower dan sebagainya. Dia adalah lebih selamat sebenarnya. Okey, tapi salah sangat ke kalau makan french fries? Salah sangat ke kalau makan nasi lemak? No, bagi saya tak. Saya makan nasi lemak. Pagi tadi saya makan sarapan pagi nasi lemak dengan telur mata. Memang sedap. Saya makan McDonald here and there. Saya kadang-kadang mengidam juga makan KFC. Pada pendapat saya, apa lebih penting adalah kita berpada-pada. Ya? Orang putih kata the dose makes the poison. Kalau kita makan satu Panadol sebab sakit kepala, dan Panadol tu kita makan 3 bulan sekali, 6 bulan sekali je kita makan, tak ada masalah. Sebiji Panadol 500mg itu tidak akan memudaratkan diri kita ataupun badan kita. Tapi kalau setiap hari kita duk telan Panadol tu, ataupun sekali kita telan 20 Panadol, habislah benda tu jadi racun. Kalau hang pergi ke Jabatan Kecemasan pun dah telan 20 biji Panadol, nanti dia masuk tube dalam hidung sebab nak flush, nak keluarkan balik benda alah tu. Faham tak? Alright. So kalau kalau nak cakap boleh tak makan santan? Boleh, apa salahnya? Kalau french fries tu tak difitnah, kenapa hang pergi fitnah santan? Kalau margarine hang tak fitnah, kenapa hang fitnah santan? Kalau burger hang boleh lahap macam gitu sekali, kenapa hang pergi fitnah santan? Lepas tu ada pula orang letak letak label santan tanpa kolesterol. Kiranya santan dia lah yang paling selamat orang kata kan. Jadi bila hang pergi nak beli dekat Speedmart ke dekat Giant ke, nak pilih banyak-banyak paket santan tu kan, tengok yang ni santan, okey, santan asli. Yang ni pula santan Bumi Putra. Hot ni pula santan buatan Malaysia. Hot ni pula dia tulis santan tanpa kolesterol. Teruslah kita mak-mak ni beli santan tanpa kolesterol tu. Yalah sebab kita sayang anak-anak kita, sayang suami kita apa bagai kan. Takutlah kolesterol ni melekat kat muka kan, jadi tak comel pula. Melekat kat tangan kan, tak comel pula. Kita pun belilah santan tanpa kolesterol tu. Hakikatnya semua santan pun tak ada kolesterol. Yang korang pergi fitnah santan tu pasal apa? Kenapa doktor selalu pesan pada pasien elak makanan berlemak, bergoreng, etc. Confused. Okey, sebab makanan-makanan yang tidak ada kolesterol secara makanan ni, bila dia masuk dalam badan kita, dia pi dekat pundi empedu, makanan tu tadi yang berbentuk lemak tu akan diproses dan ditukarkan menjadi kolesterol. So walaupun santan tak ada kolesterol sebagai santan, bila dia masuk dalam badan kita, kita dah makan, dia akan diproseskan dan ditukar menjadi kolesterol.
So, contohnya saturated fat, makanan saturated fat yang saya cakap. Betul, kolesterol ni dia transformer. Dia transform di dalam badan. Badan kita, 25% kolesterol sahaja kita ambil daripada makanan. Maksudnya daripada margarine, daripada butter, daripada telur, daripada cheese, 25% biasanya kita akan ambil daripada makanan. 75% daripada kolesterol diproses di dalam badan kita daripada badan kita sendiri. Alright, so badan akan adjust. Kalau hari tu kita ambil 30% kolesterol, kita makan 30% kolesterol, dia akan proses 70%. Kalau hari tu kita macam lebih kurang kita makan 20%, dia akan proses 80%. Sebab badan kena ada satu julat kolesterol yang selamat supaya ia mencukupi bahan untuk membina sel-sel yang penting di dalam badan kita seperti protein, antibody, sel kulit, enzim, hormon dan sebagainya. Betul, dia macam Avengers gitu, ya. So, kalau makanan tu dekat luar ni, walaupun dia tulis santan tanpa kolesterol, masuk dalam badan kita nanti dia akan proses juga. Dia sama je dengan paket yang tak tulis apa-apa tu. Dia sama je. Beza dia bagi saya sama ada santan tu bergula ataupun tidak. Jadi saya memang menyampah kalau ada makcik bawang yang nasihatkan dekat saya, "Tok Salah, hang pakai santan kelapa parut tu yang kita beli kat pasar tu." Kan kita beli kelapa parut tu. Kat rumah saya kat Kuantan tu ada mesin kelapa parut tu sebenarnya. Punyalah selalu masak benda bersantan ni, rasa rugi dah beli kat kedai kan. Jadi saya lebih suka menggunakan kelapa parut dan santan yang saya perah sendiri. Sebab saya tahu saya tak letak gula. Santan tu bila mereka letak gula, lagilah dia jadi tak selamat. Dah lah benda tu high fat. Lepas tu dia pergi letak gula pula, lagilah banyak kalori dalam tu. Baik saya makan santan yang original je. Ada yang kata santan kotak tak elok untuk kesihatan. Ya, saya rasa macam tu. Sebab dia letak bahan pengawet, dia letak gula, dia letak apa-apa benda saya pun tak tahu. Baiklah saya percaya pada kelapa dan santan tu sendiri. Pada saya lah. Sebab saya rasa kalau benda tu saya boleh dapat natural, tak perlulah saya tak adalah saya nak organik sangat macam penghulu segala organik Shizaki tu kan. Tak adalah macam tu. Tapi benda yang saya boleh dapatkan secara semula jadi, baiklah saya ambil yang semula jadi saja. Contohnya kat rumah saya ada tanam pegaga. Jadi kalau saya nak makan pegaga, saya ambil je lah kat depan tu. Buat apa pula saya nak pergi beli jus pegaga? Jadi saya rasa tak perlu. Kalau macam kunyit kan, kalau ada kunyit dekat dalam rumah, saya nak sapu kat muka, saya guna je lah kunyit original. Memang kunyit tu yang macam halia tu kan, kunyit halia tu. Buat apa pula saya nak pergi beli kunyit yang diproses pula? Baik saya ambil yang original tu. Macam tu, itu pendapat saya. Tapi kalau santan tu tak ada gula, santan paket tu dia kata tak ada gula, tak ada apa-apa, memang hampa percaya, dan okey lah. Alright, so bagi saya, santan, doktor mohon jawab soalan. Okey, kejap. AstraZeneca tu saya tak nak jawab. Kalau you nak tengok, Dr. Sakinah dengan Dr. Rushaini dia jawab pasal AstraZeneca. You all boleh refer, tapi nanti saya bagi tahu. Okey, so santan ni sebenarnya dari makanan tu memang tak ada kolesterol, tetapi bila dimasuk dalam badan kita dia akan diproses dan ditukarkan menjadi kolesterol. So santan yang merupakan saturated fat memang kebanyakannya akan ditukarkan kepada low density lipoprotein kita panggil, iaitu kolesterol jahat yang memang selalunya menyebabkan serangan jantung, stroke, bla 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 bla, kolesterol tinggi dan sebagainya. Fat yang jenis non-saturated fat seperti ikan, olive oil, almond yang macam saya sebut tadi, ia biasanya ditukarkan kepada HDL kolesterol, high density lipoprotein. High density lipoprotein kolesterol ni, HDL ni senang kita ingat sebagai kolesterol baik. Okey. Itu beza dia. Trans fat ni pula, trans fat yang macam daripada fried chicken, daripada burger, daripada sausage. Dia ni fat yang paling jahat sekali, trans fat ni. Sebab dia sangat-sangat sedap di lidah, tetapi bila turun masuk bawah kulit kita memang sangat tak sedap. Tak sedap dipandang, tak sedap membawa lemak tu. Semua tak sedap. Okey. So itu perbezaan dia, apa lemak itu berlaku apabila ia masuk ke dalam badan kita. Of course pemilihan lemak di dalam pemakanan adalah salah satu cara yang penting dalam pemakanan sihat.
Tetapi macam saya sebut tadi, yes, apa yang kamu makan penting, tapi apa yang kamu bakar pun penting juga. Dan lagi satu perkara yang penting adalah untuk kamu melihat kalori. Setengah-setengah makanan tu memang zero kolesterol, tapi rupanya tinggi kalori. Bila tinggi kalori, kita tak bakar, memang kita akan naik berat badan, tinggi lemak dan sebagainya. So kalori tu pun penting juga untuk kita tengok. Contohnya macam margarin, dia tinggi kalori, tinggi kolesterol. So memang kena berpada-pada menggunakan margarin. Sebab kek, cookies, dough, bila you buat semua tu memang tinggi sebenarnya. So sangat penting. Jadi kalau soalan cepu emas, jadi santan ni sihat ke tak? Santan ni boleh makan ke tak? Kalau boleh makan, berapa kerap saya boleh makan? Berapa selalu saya boleh makan? Berapa banyak saya boleh makan? Okey, macam saya cakap tadi, kalau kamu dah kurangkan makan santan, lepas tu pergi makan pula burger setiap hari, tak jadi juga. Kalau kita dah tak nak makan nasi lemak, tapi setiap hari duk sarapan pagi, McD breakfast, tak jadi juga. Sama juga, dia pun tak sihat juga. Kalau kita disuruh untuk jangan masak lemak, jangan masak rendang, masak lauk air je, masak itu je. Habis tu pizza semua boleh sangat ke? Sama je kalau nak tanya saya, masak lemak berapa kerap boleh makan? Makanlah 2-3 bulan sekali. Sebab masak lemak ni, kalau hang tak masak kat rumah, nanti lupa resepi, nanti susah. Masak lemak ni kita memang kalau nak tahu resepi masak lemak ni kena tengok mak masak. Tak boleh tengok YouTube. Tak boleh belajar daripada buku, tak boleh. Sebab dia tak boleh. Kita kena tengok dengan mata kepala sendiri. Kita kena tengok blender tu jadi macam mana. Kita kena tengok bau naik macam mana. Serai tu macam mana. Kita kena tengok. Jadi sebab itu, bagi saya masak lemak ni boleh je makan 2-3 bulan sekali, tak ada masalah. Rendang pun sama. Kita tak boleh jangan tak beza pun kalau kita kurang makan rendang sebab ada santan, tapi makan pizza, makan benda-benda lain yang tinggi kolesterol, minum kok berhari-hari, hisap rokok, dan sebagainya, sama saja sebenarnya, tak balance pun. So I think sebenarnya cara untuk memilih pemakanan yang sihat lebih kepada kira kalori dan betul kita kena kira kalori dan tengok jenis lemak tersebut sama ada saturated, non-saturated ataupun trans, dan berapa banyak kalori. Dan yang paling penting penggunaan garam, itu yang lebih menyihatkan pemilihan makanan tersebut. Betul Zalifah. Bila kita nak masak lemak ni, kita kena tengok naik bau tu, kita kena tengok pecah santan tu, kita kena tengok blender tu macam mana, kunyit letak banyak mana, lengkuas letak banyak mana. Kita kena tengok dengan mata kepala sendiri, tak boleh tengok kat YouTube. Jadi kalau 2-3 bulan sekali kita tak masak, nanti lupa resepi tu, susah nak turunkan dekat anak-anak lagi. So bagi saya itulah yang saranan saya, berpada-pada. Tak semestinya kita duk fitnah makanan yang memang culture kita, yang memang makanan orang Malaysia, lepas tu duklah kata benda ni macam gini, lepas tu duk agung-agungkan makanan yang daripada luar. Saya rasa tak kena tu sebenarnya. Sebab kadang-kadang ialah makanan seperti fried chicken, french fries, dia kira yang atas tu je berapa banyak kalori, yang goreng guna trans fat oil, yang garam apa semua tu dia dah tak kira dah. So saya rasa bila kita sendiri yang masak, kita sendiri yang pilih, dan resepi tu memang diturunkan oleh mak-mak turun-temurun, tak ada masalah. Jangan fitnah nasi lemak, jangan fitnah masak lemak, jangan fitnah tempoyak, jangan fitnah rendang, jangan fitnah benda-benda gitu. Kami sangat-sangat sedih sebenarnya apabila difitnah makanan-makanan kegemaran kami begitu. Dan yang paling penting sekali, masakan-masakan turun-temurun kita ni, kalau kita dah duk fitnah macam gini, semua orang duk takut nak masak, habislah satu ketika nanti anak-anak kita pun dah tak reti dah nak masak masakan macam gini semua. Sibuklah duk makan spaghetti, duk makan dah lah, susah nak bagi dia orang makan masakan macam gini. Kita pula duk fitnah lagi, sibuklah duk makan nugget lah, duk makan sausage lah, duk makan fried chicken apa bagai berpada-pada lah. Yang penting bila kita share sesuatu information, kita viralkan, kita
share dalam WhatsApp group. Sebaik-baiknya kita sahihkan dulu information tu baru kita share. Sebab bila kita kata santan ni teruk bla bla bla, santan ni digunakan oleh makcik tepi jalan yang jual nasi lemak tu sebenarnya ada santan dengan kolesterol. Santan yang kita beli dalam kotak tu santan tak ada kolesterol. Jadi berjaga-jagalah kolesterol ni boleh. Bila dah lah hang tak makan nasi lemak, hang duk makan burger setiap hari. Sama je sebenarnya, kesihatan tak jadi apa beza pun. Lepas tu makcik yang jual kat tepi jalan tu dah tak ada orang nak beli nasi lemak dia. Okey, lepas tu hampa lupa pula resepi nak buat nasi lemak yang sebenar. Dah esok lusa, bulan depan, tahun depan bila buat tak jadi nasi asyik asyik terlampau lembik je, apa benda je dah tak elok kan macam tu kan. Jadi saya rasa berpada-pada lah memang saya rasa ada setengah orang yang suka memfitnah, bukan memfitnah lah, yang suka mengagung-agungkan barat lah sebenarnya, mengagung-agungkan yang dari luar dan menganaktirikan anak sendiri. So bagi saya tak salah, saya suka makan masak lemak. Kalau saya gaduh dengan mak saya macam mana pun, kalau dia dah masak ayam masak lemak tu nak hari Ahad, aduh tak kira dah, saya ambil gambar, saya hantar kat kakak saya biar padan dengan muka dia orang rindu, lepas tu saya makan sedap. Memang tak ada masalah. Rendang pun sama, rendang pencen, ayam pencen pun sedap sangat. Ya, sama juga. Kadang-kadang kita teringin nak makan burger, kadang-kadang kita teringin nak makan pizza, tapi 1-2 hari dalam seminggu. Hari yang lain kita cuba kekalkan pemakanan yang seimbang dan healthy. Yang penting minum air secukupnya. Limitkan penggunaan garam. Garam tu sangat penting sebenarnya. Macam saya pernah cakap sebelum ni, saya menggunakan strategi, saya letak garam yang secukupnya hanya dalam gulai sahaja, yang main tu. Pada dalam sayur dan masakan lain, saya cuba untuk tidak letak garam. Kalau letak pun letak sikit saja. Kadang-kadang memang rasa tawar. Tapi saya rasa tak apalah, hang makan sekali dengan gulai tu nanti tak rasa dah. Sebab kita nak cuba kurangkan penggunaan garam. Dan cara nak kurangkan garam adalah kurangkan sedikit demi sedikit setiap hari. Supaya tak rasa pun dekat lidah tu. Dan lama-lama kita boleh kurangkan. Sebelum kita capai umur 40 tahun, kita kena bergerak ke arah pemakanan sihat. Kita tak nak once 40 tahun dah ada semua masalah kesihatan, barulah nak cari tonik lah, cari satu pil yang boleh mujarabkan semua penyakit lah, apa benda lah, teh lah, apa benda lah, dah daripada penyakit baru cari. Baik kita sebelum tu dah 35-36 tahun ke atas dah mula kena makan secara sihat, dan kita mulakan senaman untuk kuatkan tulang kita juga. Alright. So itu sedikit sebanyak pesanan saya. Sebab tu juga ayam masak lomak cili api, sedap betul Zalifah, sedap. Okey, amboi, siapa yang makan pulut sekaya sampai dengan saya bercelotehan ni, Ahmad Nuraimi, sampai hati tak bagi kat saya. Ya, santan ni sebenarnya kalau hampa tanya kat saya, doktor, jadi kesimpulan je, santan ni baik ke tak baik untuk kesihatan? Saya akan cakap, dia seperti makanan yang lain. Kalau kamu makan berpada-pada, dia baiklah untuk kesihatan. Tak adalah nak kata tak baik. Tapi kalau dimakan secara berlebihan, dan tak boleh lah macam 100 plus kan. Ramai pesakit suka minum 100 plus. 100 plus ni bagus tak untuk tenaga, doktor? Bagus tak? Kalau hampa minum sekali-sekala, memang bila rasa lemah, bila rasa tak sihat, bila rasa kering, tekak, hampa minum tu okey lah. Kalau setiap hari minum 100 plus, nanti dapat yang orang yang gastritis dapat gastritis sebab dia ada gas. Kandungan gula pun tinggi juga. Nanti dapat kecil manis dan sebagainya. Jadi berpada-pada. Jangan makan setiap hari. Jangan tak makan langsung. Berpada-pada. Makan ketika lapar. Berhenti sebelum kenyang. Macam gitu. Jadi saya rasa it's the dose that makes the poison. Jadi berapa banyak kamu makan penting juga. Tetapi apa yang lebih penting adalah berapa banyak kita bakar. Jadi kalau makan je tapi tak bakar, janganlah salahkan makanan tu. Itu beza dia. Alright? So, semua garam tak bagus sebab pokok pakalnya ia masin juga. Garam ni adalah topik yang sangat panjang. Garam tu baik ke tak? Garam bukit, garam laut, garam itu, garam ini, sama saja. Berapa banyak sodium klorat, itu je saya nak tahu. Saya pernah ada orang sarankan untuk beli garam yang warna coklat tu, garam bukit ni kat rumah saya. Dan saya ternampak kat rumah saya, saya mengamuk habis. Saya suruh beli balik garam biasa tu. Ya, so itu sahaja. Dan tentang soalan vaksin AstraZeneca tadi ada lalu, saya nak sebutkan bahawa buat masa sekarang pemberian vaksin AstraZeneca telah diberhentikan buat sementara waktu
di Denmark dan juga Austria tak silap saya. Austria ke Australia saya tak ingat. Di dua negara buat sementara waktu kerana ada dua kes, satu each country, satu di satu negara, kerana ada penerima vaksin yang mengalami masalah pembekuan darah. Investigation masih berlaku. Pihak berkuasa di negara terbabit masih membuat siasatan. Lebih 20 negara Eropah yang lain yang memberi vaksin yang sama tidak mengalami kesan sampingan yang sama, maka pemberian vaksin di negara-negara tersebut masih berlaku seperti biasa. Di Malaysia, walaupun AstraZeneca telah diluluskan, pemberian vaksin tersebut sepanjang pengetahuan saya belum bermula. Jadi saya rasa tak ada salahnya kalau kita sabar, berlapang dada dan kita tunggu pihak berautoriti daripada negara-negara berkenaan untuk menghabiskan laporan mereka dan memberi kita input yang lengkap. Dari situ kita boleh tahu tentang status AstraZeneca ini. Saya pun tak nak komen lebih-lebih sebab saya belum dapat investigation report lagi. Dan seperti yang saya pernah cakap sebelum ni, saya akan telus dengan kamu. Saya akan bagi kamu information yang telus. Saya takkan backup terlampau banyak, laporan tak keluar pun saya dah cakap dah bukan vaksin, bukan salah vaksin, bukan. I will not do that. At the same time, saya takkan fitnah tak tentu pasal. Kita tunggu laporan, kita tunggu sejarah kesihatan penerima tersebut, apa yang berlaku, kita tunggu kronologi. Dari situ kita berlapang dada dan kita ambil ilmu dengan cara yang betul dan kita berbincang dengan cara yang betul. Sebab tu saya membuat keputusan untuk tidak komen lagi buat masa sekarang, tapi saya masih keep on baca dan follow up dekat website-website yang betul-betul sahih tentang perkembangan kes-kes tersebut. Kalau dah ada input, saya janji saya akan share dengan kamu. Alright, yang penting, walaupun AstraZeneca telah diluluskan, sepanjang pengetahuan saya, sekarang ini program imunisasi COVID-19 kebangsaan masih memberi Pfizer. Sinovac pun pejabat kesihatan daerah kata mereka tak dapat kat tangan lagi. Sinovac masih di tempat penyimpanan, tak dapat kat tangan. Buat masa sekarang semua Pfizer mereka kata. So sabar dulu, relax dulu. Kita doakan yang baik-baik saja untuk negara kita dan semua rakan-rakan kita. Alright? Kemboja Mawar, doktor ada ulas tentang vaksin AstraZeneca yang dah tag kita tadi. Malaysia belum start bagi. Okay, alright. Ajinomoto boleh ke tak? Okay, sama lah Ajinomoto ni kalau nak kata teruk sangat, dia tu macam racun paraquat, jangan makan langsung. Ajinomoto tu lah penyebab semua penyakit dalam dunia ni. Tak adalah, itu fitnah tu namanya. Saya rasa rokok, kalau hang tanya rokok bahaya tak doktor? Terus saya jawab, ya bahaya. Ya. Ajinomoto ni samalah kalau setakat letak cubit 2 dalam makanan sekali, 2 minggu sekali. Kalau buat kuih tiaw kungfu, kalau masak chicken sweet sour letak cubit 2, saya rasa okey, tak ada masalah pun. Tapi janganlah pakai setiap hari, janganlah makan. Janganlah gulai dah letak, sayur dah letak semua, dah letak garam pun kita letak, lepas tu perasa percah pun kita letak, lepas tu Ajinomoto pun letak. Sebab tak banyak sangat. Itu yang menjadi masalahnya. Tapi kalau sekali-sekala kita letak, tak ada masalah pun. Sebagai ibu kan, wanita, tak tahulah kalau ada lelaki juga masak kat luar sana. Saya rasa dah ramai lelaki pada masak sekarang. So bila kita memasak tu sebenarnya di situ kita membuat keputusan tentang kesihatan kita. Orang Tamil kata unave marinde unave. Dalam bahasa Tamil dia ada peribahasa yang berbunyi bahawa makananlah ubat, ubatlah makanan, dia kata. Jadi ia juga bermaksud segala-galanya sebenarnya datang daripada mulut kita, daripada makanan yang kita ambil. Tapi ialah kita ni suka duk fitnah vaksin yang 0.3 ml tu. Sebenarnya kebanyakan penyakit datang daripada makanan yang kita ambil, termasuklah kecil manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, penyakit-penyakit lain. Kebanyakannya, bukan semua, datangnya daripada pemakanan. Jadi banyakkan follow orang-orang yang share tentang pemakanan yang sihat. Saya sendiri follow beberapa dietitian dan apabila saya melihat masakan mereka, bila mereka share tentang beberapa tips pemakanan dan masakan, saya sendiri mengambil inspirasi daripada sana sebenarnya. Dan yang paling penting sekali adalah minuman. Pemilihan minuman. Kamu dah makan makanan yang begitu berat sekali dengan tinggi kalori, minum lagi sirap ais, minum lagi air oren cordial tu, minum lagi teh tarik lebih manis, sebagainya. Jadi habis lagi bertambah kalori. So
Kalau dah ambil macam tu, dah tahu dah makan bila kita makan benda yang berat kita dah makan rendang ayam, kita dah makan masak lemak cili api, kita dah tahu makanan tu berat bukan hanya sebab masak lemak cili api ayam tu, sebab nasi pun kita letak lebih hari tu, sayur dah makan kurang sebab lebih makan ayam dan sebagainya kan. Jadi apa berlaku bila kita dah makan banyak macam tu, cuba lebihkan minum air suam, air masak. Okey, Rosniza Osman, doktor kalau tukar santan dengan susu kotak okey ke tak? Soalannya susah juga sebab susu kotak ni sometimes dia boleh jadi yang saturated fat juga, dia boleh jadi yang high fat juga. So tak adalah nak kata susu kotak tu, susu lembu tu lebih baik daripada santan. Saya rasa tak ada pun. Saya tak pernah jumpa mana-mana research pun yang cakap macam tu sebenarnya. Kalau dah hampa nak masak santan, letak je lah. Nak masak lemak cili api, letak je lah santan, dan memang itu resepi dia. Kalau nak masak rendang, letak je lah santan, tu memang itu resepi dia. Kalau nak masak kalau nak buat kek yang memang kena letak susu, dan letaklah susu. Kalau nak buat masakan yang memang kena letak susu, dan letaklah susu. Saya tak rasa kita kena tukar benda tu semata-mata kita nak lebihkan pemakanan tu. Tapi saya rasa cara yang lebih sesuai adalah kita limitkan. Okey, kita tahu yang ni memang ada high saturated fat, high kalori, tinggi saturated fat. Jadi kita kurangkan frekuensi pemakanan tersebut. Daripada makan setiap minggu, kita jadikan sebulan sekali. Macam tu. Tapi tak perlulah ubah ubah dia punya pemilihan tu. Saya kurang setujulah sebab masak lemak cili api, kari ayam semua ni, bila kita letak susu yang kotak tu, dia macam tak sedap sangat tau. Dia tak rasa Malaysia lah orang kata, tak rasa Asia gitu. Jadi kalau burger boleh stay dengan resepi dia, kalau sausage tak ada orang fitnah, kenapa nak kacau resepi kita kan? Tak salah pun. Dan itulah sebenarnya bergantung kepada macam mana kita pandang benda tu. Kalau seseorang tu memang fanatik kesihatan, memang paranoid sangat, saya tak nak apa-apa penyakit dalam dunia ni doktor bagi tahu saya sekarang, saya boleh guna santan ke tak? Memanglah saya kata tak boleh sebab dia terlampau paranoid. Tetapi kalau jenis yang macam saya kan, saya rasa saya kena hidup dan saya kena sihat, dan hidup ni sekali saja. Sementara hidup saya nak happy juga, sementara happy saya nak sihat juga. Jadi kena ada keseimbangan di situ. Tak boleh lebih sangat ke sini. Punyalah jaga itu tak makan, ini tak makan, itu tak minum, ini tak minum. Rugi hidup Malaysia ni. Orang kata Malaysia ni, orang negara luar kata Malaysia ni syurga makanan, dia kata. Segala-gala makanan boleh dapat. Jadi enjoy while you live lah, I would say that. Alright. Bob Kasuma, nafas saya kadang-kadang nafas kena jumpa dengan doktor saya tak boleh jawab tentang nafas dalam Facebook Live. Nasi lemak terus jadi nasi susu lepas ni. Itulah. Tak best kan nasi lemak tu letak susu kotak pula. Saya tak minat lah macam tu. Dulu bila saya kurang ilmu, saya pun paranoid macam tu. Saya pun taksub beli santan yang paket tu, beli santan yang kotak tu dan sebagainya. Tetapi bila saya gali ilmu, saya baca dan saya fahamkan, dan bila saya fikir balik tentang production, manufacturing, expiry date santan kotak tu dan sebagainya, saya rasa macam manis je benda ni. Jadi saya rasa baiklah saya guna benda yang natural, dan apa yang saya buat adalah saya kontrol frekuensi tersebut. Alright, okay, saya rasa saya dah ulang benda yang sama berkali-kali. So, ini adalah pendapat peribadi saya. Mungkin ada pakar-pakar kesihatan, pakar-pakar doktor ataupun pakar-pakar dietitian di luar sana tak bersetuju dengan saya yang menyarankan, tak apalah kalau nak masak nasi lemak, guna je lah santan. Mungkin ada orang yang tak bersetuju dengan saya. Mungkin bila saya kata, makan je lah masak lemak, apa salahnya? Kalau pizza boleh, kenapa ni tak boleh? Mungkinlah ada orang kata, pizza tu ada sayur lah, ada itulah, ada inilah, whatever lah kan. Mungkin ada orang yang tak setuju dengan saya. Saya tahu, saya faham kenyataan saya ini mungkin tidak begitu popular, mungkin tidak akan diterima oleh semua orang. Tapi ini pendirian saya. Santan bukannya satu-satunya makanan yang jahat dan tak sihat dalam dunia ini sehingga semua orang perlu takut dengan dia dan semua orang kena cari label yang tak ada kolesterol, tak ada itu, tak ada ini. Macamlah makanan lain semua, alim, memang suci murni, tak ada masalah. No, semua sama saja, ada lebih ada kurang.
Ada left, ada right, ada everything ada dia punya pros and cons. Kita yang kena balance kan, especially permaisuri dapur, siapa yang jaga dapur, ibu, mak, isteri, ataupun sekarang ni orang lelaki, pasangan suami pun dah mula memasak, ataupun abang di sesuatu rumah tu. Bila kamu memasak itu, kamu yang menentukan kesihatan si pemakan tersebut at least 30 hari yang akan datang. Alright, contoh perasa seperti Maggi cukup rasa tu okey ke kalau masukkan selalu dalam makanan? Tak okey sebenarnya, sebab dia banyak tinggi garam, dia banyak bahan pengawet. Dan saya tak tahu pun apa yang dia orang buat dalam apa lagi bahan-bahan yang ada. Kalau sekali-sekala kita nak masak tak sempat, kita nak guna, okey, tak ada masalah. Tapi kalau boleh, macam cara yang lebih best adalah kalau kita dah sediakan, kita dah blender siap-siap setengah-setengah paste, bawang putih, halia, bawang merah, cili. Bila kita dah blender seperti ikan bilis, udang kering, bila kita dah blender, bila kita nak masak, kita tinggal nak tabur je, ia menjadikan lebih senang sebenarnya bila kita sendiri yang prepare benda tu. Alright? Okey, tak adalah makanan alim. Maksudnya macam faham tak? Santan dia je yang jahat, yang berlemak, makanan lain semua suci murni, tak ada masalah. Dijadikan macam tu sebenarnya. Sebenarnya santan ni sangat sedap. Sorry lah tersasul sebut alim tu sebenarnya. Tak kerti nak cakap macam mana. Sebenarnya saya nak mengatakan bahawa macam santan ni je lah yang jahat dan makanan lain semua suci murni. So semua orang duk kalut nak fikir apakah alternatif santan yang terbaik. Apakah santan terbaik yang tak ada kolesterol. Duk kalut lah, duk carilah sampai ke luar negara, sampai ke Antartika nak order online, nak cari santan yang terbaik sekali. Padahal duk makan duk makan gula bagai, duk minum coke bagai, duk balon pizza, duk balon burger, hak tu dia tak fikir dah. Hak santan ni lah yang dia kecoh bagai. Itu yang saya nak cakap sebenarnya. Sebenarnya harimau bakar kolesterol masa kejar mangsa. Harimau bakar kolesterol masa gajah makan sayur, harimau bakar daging mana? Betul-betul saya pernah dengar joke ni. It's very true. Alright. Okay. So saya rasa dah pukul 11. Saya tak tahu dah berapa lama dah saya live dengan you all. Saya tak boleh nampak berapa lama tahu dalam ni. Lepas live nanti baru ditunjuk berapa minit. So sebab tu saya selalu rasa saya cakap 5 minit je. Saya rasa sekarang pun saya baru cakap 5 minit. Sekarang ada segelintir doktor yang praktikkan functional medicine macam lain sikit. Dia cakap penyakit kronik, kecil manis, darah tinggi boleh reverse. Masalahnya yuran belajar dengan tok dia mahal sangat. Kalau hang dah bayar yuran dia yang mahal tu, nanti hang ajar kat saya. Sebab saya saya tak kata tak boleh reverse. Boleh reverse, tetapi perlu, bukan nak kata boleh reverse lah, boleh maintain, tetapi perlukan disiplin yang sangat tinggi. Dan kaedah-kaedah seperti bariatric surgery, yes, boleh reverse diabetik. Kalau seseorang itu pre-diabetik, dia punya gula belum jadi diabetik yang teruk, buah pinggang masih okey, HbA1c tak teruk sangat, first 6 bulan memang kita akan suruh buat lifestyle adjustment dahulu sebelum memulakan ubat. Siapa yang pernah jumpa saya, medical check up dengan saya, first time gula tinggi, air kencing tak ada gula. Gula tinggi, air kencing tak ada gula, tak ada glukosuria. Maksudnya buah pinggang belum bocor. 6 bulan yang pertama memang saya akan cadangkan untuk ubah lifestyle dulu. Hilangkan 10% berat badan, jaga pemakanan, cari dietitian, dan kalau yang profesional kan, yang berduit, saya akan cakap cari personal trainer. Hang tak boleh buat sendiri. Baik hang rugikan duit bayar personal trainer daripada bayar kat doktor dan ubat. So usually I say that to my patients. Bagi masa 6 bulan yang pertama, bagi dia tengok dengan mata kepala sendiri, ini result awak yang pertama, lepas 6 bulan apa result awak. Kalau dah okay, stable, then tak apalah, tak perlu ubat. Kalau makin naik bukit, makin teruk ataupun lebih kurang sama, kita sembang balik. Biasanya saya buat macam tu. Kolesterol, tekanan darah tinggi yang tak begitu teruk, dan kecil manis. Ketika-ketika ni saya memang 6, itu bukan saya, itu memang guideline daripada CDC, American Association of Physicians, American Association of Cardiologists. Memang 6 bulan yang pertama lifestyle adjustment dahulu. Baru kalau gagal, baru kita boleh start ubat. So saya masih menggunakan guideline tersebut. Okay. Dislocation of the hip, saya tak akan jawab di sini. Saya minta maaf. Daripada Monica Suzy, boleh berjumpa dengan doktor. Okay, so dah 41 minit. Syarifudin Din, tolong bagi tahu saya. Nur Ain cakap 42 minit. Okay, minta maaf Alright, so terima kasih semua kerana bersama dengan celoteh Dr. Mala malam ni. Thank you so much. Kalau kamu rasa bermanfaat, boleh share video ini, boleh tag jiran-jiran tetangga, boleh tag adik-beradik.
raya ni boleh makan, harap-harapnya kita dapat beraya, harap-harapnya kita dapat balik kampung. Walaupun saya tak beraya tapi saya nak menyebuk juga. Kamu boleh makan lemang, rendang, masak lomak, lontong dan sebagainya. Tetapi jangan lepas makan, jangan lupa untuk bakar. Bakar itu yang lebih penting. So seminggu raya pertama tu dah makan tu, raya kedua tu, minggu kedua raya tu, kalau nak puasa puasa 6 kalau nak start puasa 6 pun boleh, nak start mula bersenam pun boleh juga. Alright. So kepada semua yang bersama dengan saya sampai ke hujung ni, tolong bagi saya sama ada hashtag santan ataupun bagi saya emoji love supaya saya boleh tahu siapa yang bersama dengan saya sampai hujung dan siapa yang tengok separuh jalan saja. Okay, so thank you so much kerana bersama dengan saya. Hopefully kita dapat berjumpa sesi begini lebih kerap. Saya lebih suka sesi begini, saya lebih santai sesi begini sebenarnya. Dan kalau rasa bermanfaat, share lah kepada siapa-siapa. Dan yang penting sekali, share dalam WhatsApp group Taman Perumahan sebab itu adalah informasi yang paling dipercayai sekali rupa-rupanya. Okay? Dan Cikgu Amir ni, nama dia Amir Syamaiza. Dia memang satu kelas dengan saya dulu di Sekolah Syah Pekan. Alright? So, thank you so much. Good night. Bye-bye. Dan hashtag Celoteh Dr. Bala, Team Celoteh Dr. Bala. Thank you. Bye-bye.